Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada pengerusi ataupun pengacara majlis pada pagi ini. Yang berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia. Yang berbahagia Datuk Muhammad Hei Razman bin Muhammad Anwar, Timbalan Ketua Siusaha Operasi yang melaksanakan tugas-tugas Ketua Siusaha Kementerian Sumber Manusia. Yang berbahagia Datuk Haji Asri bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Yang berusaha Tuan Haji Effendi bin Abdul Ghani, Presiden MTUC, Barisan Kepimpinan Tertinggi Kementerian Sumber Manusia, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia, Pimpinan-pimpinan kesatuan-kesatuan sekerja yang hadir pada pagi ini, dan tidak ketinggalan juga kepada barisan panel juri yang telah menghakimi proses pertandingan anugerah PLWS sepanjang 2 hari yang lepas. Dan tidak lupa juga kepada saudara Hairi yang telah memimpin bacaan doa kita pada pagi ini. Harapan kita supaya apa yang dipohon di dalam doa itu diberkati dan dipermudahkan majlis kita pada pagi ini. Dan saya juga mengalu-alukan peserta-peserta pertandingan untuk anugerah PLWS pada pagi ini, di mana ada 15 peserta yang layak ke pertandingan akhir yang terdiri daripada 3 kategori: industri kecil, industri sederhana dan juga industri besar. Dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih saya kepada YB Menteri kerana sudi melapangkan masa untuk bersama dalam program Jabatan Perhubungan Perusahaan pada pagi ini. Dan saya percaya memang waktu sekarang adalah waktu yang paling sibuk kepada setiap ahli parlimen dan juga YB Menteri juga, tidak terkecuali daripada kesibukan yang ada pada waktu sekarang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada pagi ini. Dan ingin saya nyatakan bahawa pertandingan yang kita adakan selama 2 hari di sini adalah pertandingan yang mana kali keempat kita adakan. Kita telah bermula pertandingan ini pada 2017, 2018 dan 2019, di mana kita merancang pada waktu itu setiap tahun kita akan melaksanakan program anugerah PLWS ini. Tapi memandangkan wabak COVID-19 yang melanda pada 2020 dan 2021, kita menangguhkan program pertandingan sebegini. Jadi syukur alhamdulillah kita panjatkan kerana dengan situasi wabak COVID yang semakin nampak sinar di penghujungnya, kita dapat juga melaksanakan program untuk tahun ini. Dan sama-samalah kita berdoa agar pada tahun hadapan kita akan dapat mengendalikan ataupun menjalankan program ini untuk tahun-tahun yang seterusnya. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hadiri, yang saya hargai sekalian, bahawa program ini adalah bertujuan untuk kita mempromosikan pelaksanaan PLWS di kalangan majikan, sama ada ianya kecil, besar ataupun sederhana di negara kita. Dan pada kali ini sambutan yang kita terima amat-amat menggalakkan, di mana di pertandingan kita pada kali ini kita terdapat juga majikan daripada Sabah yang terbang bersama untuk kita hadir untuk pertandingan pada kali ini. Saya ucapkan tahniah kepada semua wakil-wakil majikan yang dapat hadir, sebanyak 15 syarikat seperti mana yang saya nyatakan tadi. Dan sesi yang kita adakan juga adalah bertujuan untuk memberikan kesedaran ataupun kita berkongsi pengetahuan di kalangan industri-industri
bagaimana pelaksanaan PLWS di kalangan industri mereka, sama ada ianya di kalangan industri kecil, besar ataupun sederhana. Jadi dengan perjumpaan kita, berkumpulnya kita di sini sedikit sebanyak merupakan satu pertambahan pengetahuan dan ilmu di dalam bidang PLWS di kalangan industri yang ada dan juga di kalangan kesatuan-kesatuan sekerja yang hadir pada pagi ini. Jadi saya harap pelaksanaan PLWS ini akan lebih dimantapkan lagi, akan lebih diperkasakan lagi selepas ini, dan ianya adalah tidak lain tidak bukan untuk kita berkongsi kemakmuran secara bersama. Jadi semua pihak, sama ada di pihak majikan ataupun di pihak pekerja, akan sama berkongsi nikmat yang ada melalui pelaksanaan ataupun peningkatan upah di kalangan pekerja-pekerja yang ada di negara kita. Dan seterusnya juga saya ingin maklumkan bahawa kali ini kita menjalankan aktiviti ini 2 hari di sini, dan insya-Allah nanti YB Menteri akan menyampaikan hadiah-hadiah kepada pemenang-pemenang untuk setiap kategori, dan saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang yang akan diumumkan nanti, dan kepada yang tidak berjaya, saya rasa bukanlah industri ataupun syarikat tuan-tuan ini tidak baik, bahkan mungkin perlu dilipat gandakan lagi dari segi usaha-usaha untuk memantapkan lagi pelaksanaan PLWS di dalam organisasi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di kesempatan ini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para juri. Kita ada 5 orang panel juri yang di mana mereka ini adalah daripada agensi-agensi di luar jabatan yang mereka mempunyai kepakaran di dalam bidang PLWS ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panel juri yang memberikan komitmen dan juga sumbangan dalam kita mengadili pertandingan yang ada pada kali ini. Jadi di kesempatan ini juga saya merakamkan penghargaan dan terima kasih saya kepada urusdia di peringkat jabatan yang telah berusaha untuk merealisasikan hasrat kita untuk melaksanakan program ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan majlis kita pada hari ini. Jadi di kesempatan ini juga saya memohon apa-apa juga kelemahan yang ada supaya dapat saya perbaiki di masa-masa yang akan datang. Jadi sebagai manusia saya tidak sepi daripada kelemahan dan juga kesilapan. Jadi saya harap sekiranya ada, mohon dimaafkan dan insya-Allah kita akan perbaiki di masa-masa yang akan datang. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, dan insya-Allah pada tahun depan kita akan melaksanakan lagi, dan mungkin juga kita akan memohon kebenaran daripada pihak MOF untuk meningkatkan lagi jumlah hadiah ataupun nilai ringgit yang untuk diberi kepada setiap pemenang. Kita akan usahakan untuk meningkatkan jumlah wang ringgit ataupun hadiah kepada pemenang-pemenang pada tahun hadapan. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam program ini pada tahun hadapan. Jadi sekian, terima kasih. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Demikianlah tadi ucapan alu-aluan dari Yang Berusaha Tuan Khalid bin Jali, Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan Malaysia. Terima kasih diucapkan. Yang berhormat Datuk dan Yang berhormat Datuk Seri dan hadirin sekalian, mari kita sama-sama menyaksikan di layar rangkuman video pertandingan yang berjalan semalam. Anugerah PLWS EPWS 2022. Idea untuk menganjurkan EPWS 2022 adalah merupakan satu perancangan yang inklusif untuk menyemarakkan usaha-usaha pembudayaan pelaksanaan PLWS di dalam perusahaan kecil, perusahaan sederhana dan syarikat besar. Pertandingan anugerah PLWS bagi perusahaan kecil, perusahaan sederhana dan syarikat besar merupakan satu pertandingan bagi memberi pengiktirafan kepada syarikat-syarikat di dalam kategori berkenaan yang berjaya melaksanakan penggunaan model
PLWS sama ada berteraskan produktiviti, keuntungan atau gabungan. Anugerah PLWS 2022 mempertandingkan 15 finalis, iaitu 5 perusahaan setiap kategori. Perusahaan kecil, Farmasi Alang Sdn Bhd, Melaka. Wida Rich Industries Sendirian Berhad, Pulau Pinang. Tuah Bakery Sendirian Berhad, Sabah. Tisbats Eatery and Services, Kedah. Hijrah Water Sendirian Berhad, Johor. Perusahaan sederhana, Safetyware Sendirian Berhad, Pulau Pinang. Income Engineering Sendirian Berhad, Selangor. Royal Selangor International Sendirian Berhad, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Syarikat Tongguan Trading Sendirian Berhad, Kedah. Kongguan Sauce and Food Marketing Co. Sendirian Berhad, Pulau Pinang. Syarikat besar Flextronics Teknologi Pining Sendirian Berhad, Pulau Pinang. SGS Malaysia Sendirian Berhad, Selangor. Sitiaran Aero Composite Sendirian Berhad, Melaka. Terengganu Silika Konsortium Sendirian Berhad, Selangor. Dan First Solar Malaysia Sendirian Berhad, Kedah. Pemberian anugerah PWS akan diberikan kepada 3 pemenang bagi setiap kategori dan penjurian adalah dihadiri oleh 5 orang juri dan juga seorang pengerusi dan timbalan pengerusi. Tahniah kepada pemenang dan semoga anugerah PLWS dapat diteruskan untuk masa yang akan datang. Kami sokong PLWS. Hidup PLWS. Go, go, go. PLWS the best. PLWS is the best for all of us. Yes, yes, yes. Terima kasih kepada pihak Rustia di atas paparan video rangkuman pertandingan tersebut. Hadirin yang dihormati sekalian, memancing ikan di Pulau Manukan, emas bersusun di dalam peti. Ternanti-nanti hadirnya Tuan, ucapan rasmi, kalimah bererti. Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia untuk menyampaikan ucapan perasmian penutup anugerah PLWS bagi tahun 2022. Dengan hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Salam sejahtera, salam hormat. Salam keluarga Malaysia yang berbahagia Datuk Muhammad Khairi Razman bin Muhammad Anwar, Timbalan Ketua Setiausaha Operasi Kementerian Sumber Manusia. Yang berusaha Encik Khalid bin Jalil, Ketua Pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Haji Asri bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Yang berusaha Encik Muhammad Effendi bin Abdul Ghani, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja ataupun MTUC, Barisan Kepimpinan Tertinggi Kementerian Sumber Manusia, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia, Barisan Panel Juri, peserta-peserta pertandingan, penceramah jemputan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, pada hadirin mati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia atas penganjuran pertandingan anugerah sistem upah yang dikaitkan dengan productivity atau Productivity Linked Wage System PLWS. Anugerah ini dilaksanakan oleh kerajaan sejak tahun 2017 dan ianya bertujuan untuk mengiktiraf syarikat-syarikat yang melaksanakan PLWS. Anugerah ini adalah satu perancangan yang inklusif untuk menyamarakan usaha-usaha pembudayaan pelaksanaan PLWS. Selain itu, meningkatkan produktiviti perusahaan kecil dan sederhana serta syarikat besar.
Justru tahniah diucapkan kepada 15 syarikat yang telah disenarai pendek dan layak ke pertandingan akhir anugerah PLWS bagi tahun 2022. Tuan-tuan dan puan-puan pada hadirin majlis sekalian, produktiviti merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan taraf hidupan rakyat sesebuah negara. Apatah lagi dengan negara kita, bukan saja negara kita, seluruh dunia telah bangkit semula selepas COVID-19 dan kelembapan ekonomi. Oleh itu, peningkatan produktiviti adalah cara yang strategik untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Menyedari kepentingan peningkatan produktiviti dan daya saing berorganisasi, PLWS diperkenalkan oleh kerajaan yang mana memberikan faedah kepada para pekerja dan majikan dalam sektor bersatuan atau tidak bersatuan di negara ini. Sistem ini juga mewujudkan hubungan lebih rapat antara upah dan produktiviti dengan matlamat untuk meningkatkan daya saing negara. Kementerian Sumber Manusia menerusi Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia telah meminda Seksyen 13-2A Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Pindahan ini adalah untuk membenarkan cadangan dan perbincangan dalam perjanjian kolektif mengenai klausa berkaitan performance-based remuneration system. Sehingga Jun 2022, sebanyak 4,014 syarikat telah melaksanakan PLWS berbanding 84,922 syarikat pada tahun 2018. Ini adalah peningkatan yang signifikan terhadap bilangan majikan yang telah melaksanakan PLWS. Oleh itu, kerajaan akan mempergiatkan pelbagai usaha bagi memastikan PLWS diterima pakai oleh semua majikan, pekerja dan juga kesatuan. Antaranya pelaksanaan program-program bimbingan PLWS oleh Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia kepada perusahaan kecil dan sederhana sejak 2019. Program seperti ini menyumbang kepada peningkatan bilangan perusahaan kecil dan sederhana yang melaksanakan PLWS dan seterusnya meningkatkan produktiviti syarikat. Tuan-tuan dan puan-puan pada hadirin majlis sekalian, bergerak ke hadapan, kerajaan sentiasa komited untuk memperbaiki pasaran buruh dan pendapatan pekerja sebagaimana digariskan di dalam wawasan kemakmuran bersama di bawah teras strategi 4 pasaran buruh dan pampasan pekerja. Ia juga selaras dengan usaha dan hala tuju rancangan Malaysia ke-12 untuk meningkatkan kadar pampasan pekerja sebanyak 40% kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK negara. Strategi ini juga seiring dengan Plan Induk Sumber Manusia Kebangsaan 2022 hingga 2030, iaitu memastikan pembangunan upah sejajar dengan pertumbuhan produktiviti. Justru adalah menjadi harapan saya program seperti hari ini akan diberikan dorongan kepada majikan, pekerja serta kesatuan sekerja untuk saling bersama dan terus melaksanakan PLWS dalam sistem gaji mereka. Ini sudah pastinya akan meningkatkan lagi produktiviti, keuntungan dan daya saing syarikat dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita dah ke arah hujung pentadbiran yang telah pun diamanatkan oleh rakyat kepada pemerintah ini. Kita lihat yang penting adalah kestabilan politik. Walaupun kita ada pelbagai rancangan jangka masa pendek dan panjang, kita hanya boleh berjaya melaksanakan segala usaha ataupun rancangan kerajaan apabila kita ada kestabilan politik. Kalau kita lihat negara kita keseluruhan, kita berjaya lebih awal daripada negara-negara lain. Kita kalau jika banding dengan negara-negara barat, mereka telah menelan hampir 500 tahun untuk melahirkan golongan sederhana. They spent nothing less than 500 years to create the middle class society. Tetapi negara kita, walaupun kita terdiri dari pelbagai kaum, budaya, agama, bahasa, tapi kita masih sempat berjaya dalam masa yang begitu singkat. Dan asas kerajaan kita adalah, salah satunya adalah kestabilan politik. Maka kestabilan politik adalah amat penting untuk mana-mana negara termasuk negara kita untuk berjaya dalam masa jangka masa pendek dan panjang. Maka apabila sampai masa nanti, tuan-tuan dan puan-puan perlulah memainkan peranan untuk kekalkan kestabilan politik. Itu amat penting. Apa juga rancangan kerajaan?
keberkesanan ataupun kejayaan bergantung pada kestabilan politik. Kalau kita lihat dari segi struktur organisasi negara kita, hampir 60 tahun hanya satu parti memerintah negara kita. Tetapi kini kita dah bagi peluang kepada semua. Kita dah lihat semua. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan boleh menilai siapakah ada DNA untuk membela nasib warga Malaysia amnya dan umat Islam khasnya. Maka apabila sampai masa nanti, saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, pastikanlah kita kekalkan kestabilan politik berserutuan untuk negara kita terus maju. Dengan kata-kata ini, sekali lagi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Pengarah yang berbahagia Tuan Khalid dan Barisan Jawatan Kuasa telah menganjurkan satu program yang penuh bermakna pada pagi ini, dan saya dengan kata-kata ini dengan amat rendah diri merasmikan majlis penutupan Anugerah Productivity Language System 2022. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia di atas ucapan perasmian penutup itu tadi. Yang Berhormat Datuk Seri diminta untuk terus berada di pentas bagi acara seterusnya. Majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha Tuan Khalid bin Jali, Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan Malaysia dan semua tetamu kehormat naik ke pentas untuk bersama-sama mengiringi Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia bagi acara Gaming Anugerah PLWS 2022. Untuk makluman hadirin sekalian, Gimmick Anugerah adalah acara memotong ribbon di mana Yang Berhormat Datuk Seri dimohon untuk memotong ribbon yang mengikat foam board dengan gunting yang telah disediakan. Dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Seri dijemput untuk menurunkan tanda tangan di atas foam board tersebut. Dipersilakan.